Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung lagi di topik yang keempat, iaitu berkaitan dengan teknik pengajaran. Hari ini kita masuk teknik yang keenam, iaitu permainan. Belajar melalui bermain merupakan satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada kanak-kanak. Okey, seperti mana yang Maria Montessori katalah, kan? Belajar sambil bermain dapat meningkatkan ataupun dapat memastikan ataupun dapat memudahkan objektif pengajaran dicapai dengan baik. Okey. Melalui teknik ini akan mendatangkan keseronokan dan kepuasan kepada pelajar terhadap sesi pengajaran yang disampaikan. Dengan bermain juga, kanak-kanak dapat menguasai perkembangan dan kemahiran fizikal. Perkembangan apa? Perkembangan sosial, perkembangan mental. Okay. Dan kemahiran fizikal. Macam mana kemahiran fizikal? Pergerakan, penulisan, percakapan, eye contact. Dan penguasaan bahasa dari segi pembendaharaan dan peraturan tata bahasa. Hasil daripada bermain, semua benda tu akan berkembang. Pembendaharaan ni kosakata lah. Pemilikan kosakata. Daripada dia tak tahu nak sebut, dia tahu. Contohnya, kita tak tahu berkenaan dengan nama objek tu. Melalui aktiviti bermain, belajar, teka-teki semua, kita dapat tahu apa nama objek tu sebenarnya. Macam itulah kurangnya. Sebenarnya kalau mengajar filosofi lagi seronok, boleh tulis-tulis. Permainan merupakan saluran yang boleh mengembangkan perkembangan kanak-kanak ke tahap optima, maknanya ke tahap yang paling tinggi. Dia bila kanak-kanak ni bermain, sebenarnya dia jadi diri dia sendiri. Okay? Dalam kelas dia takut boleh jadi. Dalam kelas dia bimbang, cikgu tanya, dia bimbang, dia tak faham. Tapi bila dalam bermain, dia menjadi diri dia yang sendiri. Okay? Sebab itu perkembangan dia boleh dikembangkan kepada tahap yang optimum apabila dia bermain. Okay? Bermain. Semua keluar kat situ. Pemikiran, emosi, sosialisasi, semua keluar masa dia bermain. Okay? So, biarkan kanak-kanak bermain. Kerana memang usia dia tu, usia bermain. Okay? So, guru kena bijak lah. Oleh kerana permainan merupakan suatu kekuatan dan pengalaman yang penting, menjadi asas moden dalam pendidikan awal kanak-kanak. Okay? Main atau bermain secara amnya didefinisikan sebagai sebarang aktiviti yang memberikan kegembiraan dan kepuasan kepada kanak-kanak tanpa menimbangkan apakah hasil aktiviti. Okay? Dikata kat situ bermain boleh didefinisi sebagai sebarang aktiviti, okay, yang dapat memberi kegembiraan dan kepuasan kepada kanak-kanak tanpa mengambil kira hasil daripada aktiviti. Sebab apa? Sebab perkembangan emosi inilah yang akan membantu seseorang itu berkembang dengan baik daripada aspek-aspek lain. Okay, contoh paling mudah kita lah. Kita apabila kita jiwa kita tak berapa tenang, tak berapa tenteram, kita makan nasi lalu tak? Tak lalu kan? Makan nasi tak lalu, kata tak jatuh perut nasi. Betul tak? Begitu juga dengan kanak-kanak. Apabila bermain memberi kesedaran pada diri dia, memberi banyak perkembangan pada diri dia, maka kita tak kisah apa jenis main pun, asalkan perkembangan-perkembangan itu dapat berjalan dengan baik. Macam itulah. Kerana dia mempengaruhi perkembangan-perkembangan lain tau. Banyak perkembangan-perkembangan lain yang dipengaruhi. So jangan pandai enteng pada belajar sambil bermain. Tak cara dah apa hasil daripada aktiviti yang dia nak main tu, tak apa. Asal dia boleh bermain dan dia boleh kembangkan dia punya tumbesaran, sosial emosi, sosialisasi dan sebagainya. Okay?
Menurut Mok Sosang dalam bukunya Pendekatan dan Strategi Pengajaran, main merupakan satu teknik mengajar yang memberi peluang kepada murid melakukan sesuatu aktiviti secara berpura-pura dalam keadaan terkawal. Tu dia kata tu main merupakan satu teknik mengajar yang berpeluang kepada murid untuk melakukan suatu aktiviti secara berpura-pura dalam keadaan terkawal. Berpura-pura macam mana? Berpura-pura macam mana? Berpura-pura seolah-olah murid itu tidak menyembunyikan diri dia yang sebenar. Masa dia bermain tu memang dia keluarlah diri yang sebenar. Okey, dia tak ada hipokrit apa semua. Pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah berlandaskan prinsip belajar sambil bermain. Aktiviti bermain adalah kerja kanak-kanak. Para pendidik pada peringkat prasekolah menekankan pengetahuan dan aplikasi kreativiti dalam pelbagai aspek pengajaran dan pembelajaran. Ini akan dapat menyuburkan budaya kreativiti dalam membina sesebuah masyarakat yang kreatif dan berinovasi. So, cikgu pendidik awal kanak-kanak ni memang kena main peranan yang besar lah dalam membentuk kanak-kanak itu menjadi kanak-kanak yang kreatif dan berinovasi. Macam mana nak bentuk kanak-kanak yang kreatif dan inovasi? Guru tu sendiri kena kreatif dan berinovasi. Janganlah asyik mengajar guna flashcard je. Gunalah bahan-bahan bantu mengajar yang lebih kreatif lain. Aktiviti-aktiviti janganlah guna lembaran kerja saja. Gunalah projek-projek, inquiry dan sebagainya yang dapat mengorek tahap pemikiran kanak-kanak ni ke arah yang lebih tinggi. Okey. Kanak-kanak juga suka bermain atau berkawan mengikut kesesuaian jantina mereka, iaitu lelaki lebih gemar bermain dengan rakan-rakan lelakinya dan jenis permainan mereka lebih menghala kepada sifat kelelakian itu sendiri, iaitu kasar dan keras. Memang macam itulah. Okey. Kalau lelaki main anak patung, main lembut-lembut tu, something wrong somewhere. Mak ayah kena check lah. Kena check, okey? Kena check. Dan kanak-kanak perempuan lebih gemar bermain bersama-sama rakan perempuan. Dan jenis permainan lebih mencerminkan keperempuanan yang bersifat lemah lembut. Kalau perempuan tak apalah. Kalau lelaki kena check. Okey, kena check. Kok sajak ke apa ke, susah. Kan? Oleh kerana bermain merupakan fitrah kanak-kanak, maka peranan guru sebagai fasilitator di taska atau tadika amat penting untuk mendidik, memandu dan memantau aktiviti kanak-kanak agar ia boleh membentuk kemahiran bersosial dan berinovasi. Okay, fasilitator ni apa? Guide. Orang yang guide. Orang yang bawa, orang yang pandu kanak-kanak tu supaya aktiviti yang kita buat, sesi pengajaran yang kita buat dapat menjadikan kanak-kanak itu berinovasi. Selain daripada itu, kita juga dapat membentuk kemahiran sosialisasi mereka melalui aktiviti. Okey, tidak nafsi-nafsi ataupun sendiri-sendiri. Okey. Mengajar peralatan teknologi ICT pada peringkat kanak-kanak. Ini dia nak bincang berkenaan dengan kita mengajar ICT, teknologi. Okey, teknologi kepada kanak-kanak. Sebab apa? Sebab zaman sekarang zaman teknologi kan. Jadi kita kena ajar juga teknologi. Jangan jadi katak bawah tempurung. Kanak-kanak perlu didedahkan dengan penggunaan teknologi ICT seperti komputer atau iPad pada peringkat prasekolah. Kenapa?
kerana nak membiasakan diri mereka dengan teknologi bila mereka beralih kepada alam persekolahan yang lebih tinggi seperti sekolah rendah atau sekolah menengah. Contohnya, guru boleh jadi faci pada kanak-kanak prasekolah tentang bagaimana nak buat kad hari raya, kad hari ibu, hari bapa atau hari guru menggunakan ICT. Guna Microsoft Word, kan, Publisher, PowerPoint, nampak tak? Tu semua memainkan peranan lah tu. Okay? Anak-anak boleh didedahkan menggunakan kreativiti mereka dengan menggunakan perisian komputer untuk cipta kad dan ucapan yang cantik dan kreatif. Ni contoh. Okay, guru yang kreatif. Hebat ni. Sebab kadang-kadang kita sendirilah, kita ada ruang, lingkup kita nak menunjukkan kita punya kreativiti kita sendiri. Tapi kita tak diberi peluang tu di sekolah. So, kalau guru tu guru hebat, guru yang bijak, dia mampu untuk memberi ruang tu kepada kanak-kanak untuk kanak-kanak itu menunjukkan dia punya kreativiti dia sendiri. Nampak? Secara tak langsung, dia boleh mengembangkan bakat dia yang kita tak tahulah. Macam kawan-kawan saya ada yang pandai melukis, kita tak tahu pun. Bila kita tengok tiba-tiba, cantik juga kau melukis, dia pandai. Maknanya dia boleh lukis cantik lah. Okay, kita tak boleh lukis supaya cantik dia. Tapi dia boleh lukis tanpa meniru apa-apa. Just imaging saja dalam kepala otak dia boleh lukis. Kita tak tahu. Sehingga dia menzahirkan bahawa kita tahu, oh, kau boleh melukis. Macam itulah. Selain daripada mengajar kanak-kanak berkenaan dengan pembelajaran teknologi ICT, kita juga perlu menggalakkan kanak-kanak bermain dengan permainan fantasi. Permainan yang mempraktikkan kemahiran imajinasi. Mainan fantasi ini ialah permainan yang mempraktikkan kemahiran imajinasi mereka. Okey, contohnya kita beri satu situasi kepada kanak-kanak dan dia akan membuat gaya-gaya tertentu seperti memek muka, lontaran suara berdasarkan kepada apa yang tergambar dalam imajinasi mereka. Contohnya cara start motor, okay, cara harimau mengaum, cara mak ayah dia marah, cara ketawa, okey? Permainan fantasi. Imagine kan. Ajar dia untuk berfikir. Okey, kita sambung lagi untuk sesi yang akan datang.